أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-10 daripada atas. Kita berhenti tu di tengah. Kita baca dulu, kemudian kita undur baliklah sebab kita berhenti tu di tengah. Muka surat 9, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan i'tiqad ia barang siapa akan sah menyalahi, makna berlaku sebaliknya, menyalahi hak kebiasaan. Mana contoh menyalahi, seperti didapatnya sebab, seperti makan tiada didapatkan musabab, iaitu kenyang, itu dia panggil menyalahi. Hanya yang membekas pada musabab itu, pada kenyang itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang inilah orang yang muwahhid, orang yang mengesakan Allah, yang dapat kelepasan dengan kurniaan Allah. I'tiqai akan sah menyalahi. Mana pun sah menyalahi, boleh berlaku menyalahi adah. Hak adah, hak kebiasaan, hak sokmo-sokmo, makan banyak kenyang, makan banyak kenyang, tetapi boleh menyalahi. Apa besar menyalahi hukum adah. Adah ni benda yang berlaku berulang-ulang, itu adah. Tapi perkara adah ni sah menyalahi. Mana apa sah menyalahi? Boleh berlaku perkara yang mencari adah. Mana contohnya? Makan banyak tapi dok kenyang-kenyang. Dia orang apa ni? Luar biasa, pelik. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Walaupun kita mungkin tak pernah berjumpa, tak pernah tengok, tapi boleh berlaku. Makan banyak tapi kenyangnya tidak. Hak kata ada penyakit luar tu. Nak penyakit luar dia kata kan, nak makan je, tuangnya terlantar, tinggal kulit, tinggal tulang. Suak punya suak, suak punya suak, nak lagi, tak kenyang-kenyang. Tu lah. Pelik lah tu. Dipanggil apa? Sah menyalahi. Makan tetapi tidak kenyang. Sebab apa? Sebab yang mengenyangkan tu bukan makan banyak. Yang mengenyangkan tu adalah perbuatan Allah. Tapi yang Allah perlaku sokmo-sokmo, makan banyak kenyang, itu Allah yang bekas. Tapi Allah perlaku sokmo-sokmo gitu. Sebab apa? Sebab kehendak Allah gitu. Ada ni. Allah kehendak pada azal, makan banyak Allah akan buat kenyang. Jadi hak berlaku sama-sama, makan banyak kenyang, makan banyak kenyang. Jadi makan banyak kenyang sama-sama, hak berlaku gitu tu Allah yang buat. Sebab itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kemungkinan Tuhan kehendak pada azal, satu saat, satu masa, satu ketika, yang selama ni orang yang sama makan kenyang, Allah kehendak pada sedia kala begitu dan Allah perlakukan begitu. Tapi ada ketikanya Allah kehendak pasal lain.
Makan tak kenyang-kenyang. Makna apa tu? Maknanya kenyang selama ni perbuatan Allah. Ada ni. Macam ginilah hok bak makan ni, jangan jumpalah hok makan tak kenyang. Tapi hok kita sama-sama ada. Kita makan obat tu lama dah. Bertahun-tahun dah kita makan obat yang sama. Stabil. Darah tinggi, stabil, kecil manis. Mana adah dia gitu dah Tuhan pelaku. Tapi kemudian tu makan obat tu jadi tak stabil. Ni tak macam biasa dah ni. Sah menyalahi. Sebab selama ni makan obat tu jadi stabil, perbuatan Allah. Allah kehendak pada azal sampai masa makan obat yang sama, yang sudah makan bertahun-tahun, tiba-tiba tak stabil. Menyalahi adah, menyalahi hak biasa. Kena minta obat lain pula. Obat lain ke, dia punya duh dia tambah ke, lepas tambah duh tu pula hak adahnya jadi stabil pula. Hak tu adah dia panggil. Ada ni. Hak tu mudah kita nak cerita. Hak makan ni yalah payah nak jumpa lah hak makan tak kenyang. Hak makan obat ni, tadilah kita makan lama mana dah obat yang sama, okey je. Tetapi kenapa kemudian ni nampaknya tak stabil. Darah tinggi tak stabil, kecil manis tak stabil. Ni panggil apa ni? Sah menyalahi adah. Boleh berlaku sebaliknya kalau Allah kehendak seumpama tu. Sebab selama-lama ni makan obat jadi stabil tu perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Kalau Allah kehendak pada azal kemudiannya tak stabil, Allah perlakukan tak stabil. Kemudian tukar pula obat lain ataupun duh lain, tambah pula dia punya apa? Dia punya MG tau. Apa dia? MG apa? MG apa tu? Yalah kan dia ada 5 mg tau gitu tau. 10 mg. Tambah pula misalnya. Kadang-kadang tambah pula lebih pula kurang balik. Lepas tu jadi sama tu adah, dia panggil adah. Ada ni benda yang berlaku berulang-ulang, adah dia panggil. Berlaku berulang-ulang tapi sah tak menyalahi? Sah. Boleh berlaku sebaliknya. Tapi adahnya sebagaimana yang berlaku sama-sama. Tapi boleh berlaku sebaliknya. Kenapa? Kerana yang bekas hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak bicara terakhir, hak berpegang akidah yang muwahhid, akidah yang mentauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah yang muwahhid, akidah yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak masuk di bawah tu, tajuk lain sedikit lah di bawah tu. Tapi masih lagi bicara berkaitan dengan iradah. Sebab kita tajuknya adalah sifat yang ke-8, sifat iradah. Kemudian masuk kepada sifat mustahil, lawan kepada sifat iradah. Lawan pada sifat iradah adalah karahah. Apa makna karahah? Berlaku sesuatu perkara tanpa kehendak Allah, itu mustahil. Berlaku satu-satu perkara tetapi bukan kehendak Allah, mustahil. Sama ada perkara tu baik, perkara tu jahat, tiba-tiba berlaku perkara jahat contohnya tanpa kehendak Allah, mustahil. Sebab apa? Sebab Allah yang bersifat iradah, yang menentukan segala-gala perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, kesemuanya datang daripada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil ada satu perkara, perkara baik ataupun perkara jahat yang berlaku yang bukan daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita bicara hak lawan kepada sifat iradah. Karahah, ada perkara berlaku tanpa kehendak Allah.
Ada golongan-golongan Mu'tazilahnya, dia menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perkara-perkara yang jahat. Tu berpegang dengan sifat yang mustahil, lawan kepada sifat iradah. Lawan kepada sifat iradah. Maka tak ada dipanggil aqaid 50. Yang kita pegang aqaid 50 ni sifat yang wajib bagi Allah, bagi Rasul, sifat harus bagi Allah, bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah, bagi Rasul. Kita pegang sifat yang wajib bagi Allah. Allah yang bersifat dengan iradah, menghendaki segala-gala perkara. Karahah, mana ada perkara berlaku tidak kehendak Allah. Kita berpegang tak sama sekali ada perkara berlaku tanpa kehendak Allah. Yang pertama, kita pegang segala-gala perkara yang berlaku datang daripada iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lawan kepada iradah, ada perkara berlaku tetapi tanpa kehendak Allah. Kita pun berpegang tak sama sekali ada perkara berlaku tanpa kehendak Allah. Itu kita pegang hukum pada sifat yang mustahil. Tapi ada golongan Mu'tazilah berpegang ada perkara berlaku bukan datang dari kehendak Allah. Perkara apa? Perkara yang jahat. Kufur dan maksiat berlaku bukan datang dari kehendak Allah. Ini akidah yang terpesong, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sekarang ini bukan hanya perkara jahat, perkara baik pun Allah tidak menghendaki iradah, Allah hanya mengetahui. Sekarang ni hak Mu'tazilah yang masyhur, mereka menafikan kehendak Allah hanya pada perkara jahat. Perkara baik kehendak Allah Subhanahu wa taala, perkara jahat bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ditimbul golongan terpesong orang agama juga, baik ke jahat ke Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya selama hidup kitanya untuk menentukan apa perkara baik ataupun jahat. Dan mana kehendak Allah? Kehendak Allah lahirnya kita bila? Kehendak Allah lahirnya kita ibu mana? Kehendak Allah lahirnya kita di tempat mana? Di negara mana? Lahirnya kita lelaki ke perempuan? Itu kehendak Allah. Lepas tu mana lagi kehendak Allah? Mati kita bila? Mati kita kenapa? Bagaimana? Mati kitanya di mana? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan bertahun-tahun tu Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ni hak timbul sekarang. Hak timbul sekarang. Yang masyhur Mu'tazilah hanya menafikan iradah Allah pada perkara jahat. Perkara baik kehendak Allah. Hak timbul sekarang, baik ke jahat ke Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik ataupun perkara jahat. Memang zahirnya seumpama tu. Zahir kan? Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya memilih melakukan, memilih melakukan. Baik ke buruk ke, kita bebas memilih melakukan pada zahir. Tapi pegangan kita, apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat, terikat dengan kehendak Allah pada azal. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terikat dengan kehendak Allah. Bila terikat dengan kehendak Allah, berarti kita tak ada apa-apalah. Memang tak ada apa-apa. Yang berlaku di kita ni lah kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Saat berlaku ni perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita jangan lupalah kita dua. Satu kehendak azali. Sampai saat sekarang kita memilih perbuatan Allah. Kita melakukan perbuatan Allah. Berhasil apa yang kita lakukan perbuatan Allah. Itu qada-qada tu. Pada ni. Tapi maknanya apa yang berlaku sekarang adalah terikat dengan kehendak Allah pada azal. Jadi kita terikat, memanglah terikat sebab segala-galanya qada. Segala-galanya kehendak Allah yang bersifat dengan iradah
dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini pegangan kita. Segala-gala qada dan qadar, segala-gala kehendak Allah dan perbuatan Allah. Cuma pada zahirnya kita bebas memilih melakukan baik ataupun buruk, tu hanya pada zahir. Hakikinya terikat. Semua ada yang berlaku adalah kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Hak ni memang saya agak tekan sebab kena banyak jugalah sekarang ni fahaman yang terpesong rakaman-rakaman agama yang logik dengan akal. Kalau kita tak mati molek pegangan, makan hak tu lah. Ada ni, kita Tuhan jadikan berakal. Binatang tidak ada akal. Manusia Tuhan jadikan kita berakal. Akal kita ni tak samalah IQ dia dah. IQ apa panggil? IQ ni bukan IQ pada meeting tu. Itu Institut Al-Quran, tu tempat hafal Quran. Bukan IQ tu ni. Ni IQ dia akal. Jadi IQ kita tak sama. Ada hak IQ tinggi, ada hak IQ rendah. Ada ni. Jadi zahirnya IQ tak dilah yang menilai, memilih. Pada ni. Kemudian di kita ada kudrah, ada tenaga. Kita makan sahur pagi tadi, pagi-pagi ni masa lagi ada kudrah, ada tenaga. Kita panggil ada rank. Rank tu panggil tak? Bila ada rank, rok wak khija. Satunya rank, satunya rok. Ada ni? Jadi sifat kudrah di kita dia panggil rank. Gerak geri kita dia panggil rok. Ada rank, rok wak khija. Allah sekarang tak rok nak wak khija dah, rank tak ada. Ni cakap Terengganu lah. Orang dengar live FB pening pulaknya. Apa rank ada rok? Rank tenaga. Bila ada rank, rok wak khija. Tapi kalau belah petang, rank tak ada dah. Tak rok lah nak buat kerja. Hak rok laginya marah kat orang. Tu rok lagi. Marah tu rok lagi. Nak buat kerja tak rok dah. Kalau marah tu boleh lah. Lagilah nak marah. Kita rank tak ada dah. Dia buat lebih kurang pula, marahlah kitanya. Jadi di kita ada tenaga, ada kekuatan. Jadi zahirnya IQ ni lah akal ni yang menilai, memilih. Zahirnya tenaga yang Tuhan letak di kita lah yang menggerakkan tubuh badan kita. Zahirnya gitu. Pi pegangan kita sekalian qada dan qadar. Yang berlaku tu kehendak Allah. Saat berlaku tu perbuatan Allah. Mana memilih perbuatan Allah, bukan perbuatan IQ di akal. Bergerak kita ni perbuatan Allah, bukan perbuatan kudrah tenaga di hamba. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi dikatakan itu bukan ahli sunnah jamaah, itu akidah Asy'ariyah, dia kata. Asy'ariyah. Kan kita kan ahli sunnah ni dua, Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Imam ni Al-Malikiyah ke, Hanafiyah ke, Asy-Syafi'iyah ke, Hanabilah ke, itu bahagian fiqh. Ahli sunnah jemaah dalam bahagian tauhidnya adalah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Asy'ariyah yang mengikuti jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah itulah ahli sunnah wal jemaah. Al-Maturidiyah yang mengikuti jalanan Imam Abul Mansur Al-Maturidi, itu ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Al-Maturidiyah tu ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba hak tu bukan ahli sunnah, itu Asy'ariyah. Ahli sunnahnya macam mana? Kita memilih sendiri, kita buat sendiri, cuma tak lari daripada hak kehendak Allah. Tapi kita hakikinya memilih. Kita hakikinya yang menggerakkan tubuh badan. Jadi hak kita separuh, hak Allah Ta'ala separuh. Itu syirik dia panggil. Syirik lah. Sebab hakikinya kita memilih. Sebenar-benar kita memilih.
Hakikinya kita yang gerak diam. Sebenar-benar kita gerak diam. Kenapa? Kerana Allah letak dah IQ di akal, Allah letak dah tenaga tubuh badan kita, kita sendiri hakiki sebenar-benar. Itu dia kata ahli sunnah. Kata tu pula ahli sunnah. Segala-gala qada ni Asy'ariyah, bukan ahli sunnah dia kata. Ni golongan-golongan yang terpesong. Kena bergaluh lah. Kita orang tua-tua ni tak apalah, kita tak tengok FB gitu. Kita mengaji kitab kita ada. FB gitu kita tak tengok, kita orang tua-tua ni. Alhamdulillah lah. Tapi sekarang ni kita duduk dekat bolehlah belajar dengan secara hadir kuliah. Orang duduk jauh-jauh, dia terpaksa juga kena FB. Dia kena FB juga. Bukan kita duduk dekat-dekat pun, ada ketika kita uzur, FB juga. Gitulah juga. Nak pergi masjid, tak ada upaya dah. Jadi macam mana ni nak belajar ni? FB juga. Jadilah FB ni kadang-kadang kita terpilih. Pesen-pesen gini. Dan kalau kita tilik dengan zahir, memang gitulah. Kita yang memilih sendiri. Kita yang menggerakkan diri kita sendiri. Lepas tu macam mana hak rukun iman yang ke-6 sekalian qada hak Tuhan belaka tu? Dah bukan sekalian. Hak Tuhan lah, hak kita. Jadi sekutu orang panggil gitu. Tapi itu ahli sunnah dia kata. Hak sekutu, hak mensyirikkan Allah tu ahli sunnah. Yang kita duduk mengaji ni Asy'ariyah, bukan ahli sunnah. Kata berat juga. Tapi dengar tu memang takut lah. Sebab apa? Sebab memang dengan zahir dia gitu. Akal pun mudah terima hak tu. Jadi Tuhan letak dah IQ di akal. Kalau tidak berfungsi, apa guna Tuhan letak? Tiba-tiba sampai masa berfungsi, dah kehendak Allah, perbuatan Allah. Tuhan letak tenaga di hamba ni. Tiba-tiba gerak dia hamba tetap hak Allah Ta'ala juga, bukan tenaga tu. Dan apa guna Tuhan letak tenaga di hamba? Ni. Jadi dia soal tu banyak. Kita dalam perkara ni kita dah soal banyak. Kita faham, kita pegang dah. Tapi Tuhan letak IQ di akal tidak sia-sia. Tuhan letak tenaga di tubuh kita tidak sia-sia. Tak sia-sia kok mananya? Sebab akal IQ tidak berfungsi pun pada hakikinya. Memilih tu qada Allah dah. Atas duduk dalam lah, kat tu sudah lah. Cuma kita berpegang perkara yang Tuhan jadikan tidak sia-sia tu je. Nampak macam sia-sia je sebab tidak berperanan pada hakikinya. Tak sudah soal situ lah. Sebab tu dalam bab qada ni dia ada hak dia sangat-sangat. Setakat tu jangan lebih-lebih. Apa? Jangan teruk panggil tak? Jangan teruk jangan. Dan ini pesen-pesen gini ni. Pesen-pesen dia pakai zahir dia gitu. Tapi menasabah lah. Menasabah. Pada zahir menasabah, akal pun menasabah. Lepas itulah kita kena mati molek. Kejap molek dan kitab Faridatul Faraid kita ni. Allah yang bersifat iradah, yang menghendaki segala-gala. Allah yang bersifat kudrah, yang melakukan segala-gala. Ada ni. Sa'ah akal menilai kerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sa'ah akal memilih kerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Terdetik di hati kita pun kerjaan Allah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu je. Sekalian kehendak Allah dan sekalian perbuatan Allah. Jadi kita duk bicara bab iradah. Mustahil ada perkara berlaku tanpa kehendak Allah, kemudian disekalikan dengan mustahil lawan kepada sifat kudrah. Disekalikan dengan mustahil lawan kepada sifat kudrah, iaitu al-ajzu. Ajzun, lemah. Apa makna lemah? Ada je satu perkara yang berlaku, bukan perbuatan Allah, berarti berpegang Allah lemah. Kalau kata memilih, bukan perbuatan Allah. Bergerak, bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri. Sebab Allah letak dah IQ di akal, Allah letak dah kudrah di hamba. Jadi yang memilih hamba sendiri, bukan Allah buat. Bergerak hamba sendiri, bukan Allah buat, berarti berpegang Allah lemah. Berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah ni, semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang berlaku perbuatan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni, jadi selain dibicara lawan pada iradah, dicampur sekali dengan lawan kepada kudrah. Ada perkara berlaku yang bukan datang dari perbuatan Allah, walaupun perkara itu sebesar zarah sekalipun, berarti berpegang Allah lemah. Allah qadir, Allah yang amat kuasa. Kesemua yang berlaku adalah datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan yang melakukan hanya perbuatan Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Wa imam makhluk tu IQ dia akal, wa imam makhluk tu kudrah tenaga dia hamba. Makhluk tak bekas sama sekali. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tu sahaja pegangan. Macam sebut dah kuliah sebelum ni, ingatan di hati, kita orang awam tak timbul ingatan di hati. Kita bercakap di mulut saya tu, itu cakap asbab, tak ada salah apa pun. Saya tu, hak ni saya, hak tu saya. Oh, kalau tak ada saya kok, tak ada hija lah. Itu apa panggil cakap asbab, tak ada salah. Dan kadang-kadang kan satu-satu perkara, oh kalau saya tak ada, tak jadi kerja belaka lah tu. Tak jadi buat lah kalau saya tak ada. Panggil apa tu? Tu cakap asbab. Pada ni ada orang ceramah, dia kata syirik yang paling besar cakap seumpama tu. Apa benda lah. Ni susah ni kadang-kadang. Tak cakap gitu. Oh kalau mak tak ada, tak ada tu. Tu kan ni. Oh mak tinggal sehari je. Kalau tak ada mak kucalana rumah. Mana tu kan ni? Tak cakap? Cakap lah. Samalah. Kalau saya tak ada, tak jadi kerja. Samalah. Kalau mak tak ada, sama je. Oh, kalau ayah tak ada gok, bebaslah dianya. Ikut suka nak pergi lah ayah tak ada. Kan? Tengok tu. Mak ayah, makhluk mana ada bekas pun. Tu cakap sebab. Ada ni. Oh, dia kata kalaulah saya tak ada, tak ada kerja, syirik yang paling besar. Apa benda lah dia faham. Ni. Atau apa? Cakap asbab, pegangan kita tetap segala yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang terakhir ni adalah pegangan yang sebenar. Makna semua yang berlaku perbuatan Allah tiada bekas dengan ilah. Ingat terdahulu, tiada bekas dengan ilah. Ilah ni tiada bekas dengan secara turut. Bergeraknya tangan, menggerakkan cincin. Tidak, bergeraknya tangan, kudrah iradah Allah. Bergeraknya cicing, kudrah iradah Allah. Ada gitu molek. Bergeraknya tubuh, maka bergeraklah sekalian barang yang ada di tubuh kita. Diam tubuh kita, diamlah semua barang yang di tubuh kita. Itu semua datang daripada kudrah dan iradah Allah. Bukan hanya bergerak tubuh je, kehendak dan perbuatan Allah. Bergerak barang yang di tubuh kita, diam barang yang di tubuh kita. Kesemuanya datang daripada kudrah dan iradah Allah sekalian. Saya disebut minggu lepas, tertutupnya aurah kita Allah yang buat, bukan pakaian. Ada orang tanya, jadi kalau berpegang pakaian, segala-gala kehendak Allah dan perbuatan Allah, tak ada lah. Jadi saya pun tak ambil panjang. Saya biasa kerak-kerak lalu dah. Sebab saya sebut minggu lepas, dalam kitab fiqh, pakaian yang menutupi warna aurah. Kan saya minggu lepas cerita hak asbab. Asbab tak salah. Dan kitab fiqh banyaklah asbab dan kitab fiqh. Berubah warna air dengan tanah dengan apa, itu asbab. Hakikinya berubah warna air qada bukan perbuatan tanah. Tapi kitab fiqh kata macam mana? Kalau di anggota wuduk kita ada getah, ada sisik, menyebabkan air tak rata. Yang menyebabkan air tak rata bukan getah, bukan sisik, perbuatan Allah. Kan kalau fiqh kan, kita berwuduk, jangan ada benda yang menghalang. Getah, sisik, jangan ada. Sebab getah, sisik tu menghalang air daripada meratai anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib. Kalau kita mandi wajib,
walaha getah ke sisi tak menghalang pun. Air tak kata situ kehendak Allah dan perbuatan Allah. Tapi nak ceritanya kita pekoh sandar kepada asbab, tak salah. Termasuknya pakaian yang menutupi warna aurat. Jadi ada lalu orang tanya, dah macam mana kalau tak ada segala-galanya kehendak dan perbuatan Allah. Kalau berpegang betul benar tidak ada kaitan dengan qudrah dan iradah Allah, pakaian tu yang menutupi warna aurat tu kapi ijma' ulama tu. Tapi jangan tanyalah gitu. Jangan tanya gitu. Kalau terpegang, bertaubat segera. Itulah. Allah Maha Pengampun. Betul macam mana amal terdahulu. Kosonglah, tidak adalah amal terdahulu. Begitu jelah. Lepas tu kita bertaubat sepenuhnya, Allah Ta'ala ampun dosa sepenuhnya, kita perbanyak buat amal sekarang. Masa kita tak banyak dah kita orang tua ni. Kalau masa kita tak banyak dah kita orang tua, biar kita mati, pahala masih lagi siapa? Anak pahala, anak cucu kita. Pahala sedekah jariah kita. Anak cucu ni nampak tak heran ke agama, sebab mak ayah dulu pun agama ni nombor 2, dunia nombor 1. Anak cucu macam manalah. Sedekah jariah. Tu jelah kitanya. Nak sedekah jariah macam mana? Harta tak ada contohnya. Kita harap rahmat Allah, kurniaan Allah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji kita belajar betul-betul, salah kita bertaubat. Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha pengampun. Dah, dari situ je. Kena harap kepada rahmat Allah, harap pada keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampunkan dosa sekalian, amal sikit pun timbang berat belah kanan lah. Sebab dosa tak ada. Yang adanya pahala sikit je, berat belah kanan juga, syurga juga. Mana hak salah-salah kita bertaubat segera dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Pengampun. Pakaian bukan menutupi aurat. Semua yang berlaku adalah datang dari kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adah dia kena pakai pakaian lah. Jangan buat pening pula tak pakai baju sebab bukan pakaian. Halah gila. Tapi Allah perlakukan begitu. Ada pakaian, maka terlindunglah aurat. Ada dia gitu. Tapi terlindung aurat perbuatan Allah. Tu jelah kita nak pegang sekalian. Cuma saya sebut mengelepasnya hak sandar kepada zahir dan kita pekoh banyaklah, tak ada salah. Mana cakapan kita cakapan hak zahir tak ada salah. Saya sebut dulu hak cakapan asbab. Makan ubat ke apa, kita cakap asbab. Dan kita pekoh pun asbab belaka. Pakaian menutupi warna aurat. Jadi tidak ada perkara yang berlaku secara ilah, secara turut tidak ada. Kesemua datang daripada kudrah dan iradah Allah. Tiada dengan secara tabi'ah, tidak ada secara semula jadi. Tidak ada secara semula jadi. Bukan kata pisau memutuskan secara semula jadi, tidak. Api menghanguskan secara semula jadinya, tidak. Pakaian menutupi aurat secara semula jadinya, tidak. Yang berlaku kesemuanya kudrah dan iradah Allah. Bukan nasi yang mengenyangkan secara semula jadi, bukan air yang menghilangkan dahaga secara semula jadi, tidak ada. Hak kita cakap tu semula jadi, alam semula jadi, tu cakap asbab. Ni pegangan. Kita cakap asbab semula jadilah gitu. Kita cakap asbab, tak salah hak tu. Hak tabi'ah ni kita cakap semula jadi ataupun bahasa dia. Maknanya perkara yang berlaku ni tidak ada kaitan pun dengan kudrah dan iradah Allah. Putus semata-mata pisau. Hangus semata-mata api. Tertutup warna aurat semata-mata pakaian. Kenyang semata-mata nasi. Hilang dahaga semata-mata air secara tabi'ah, secara semula jadi, yang langsung tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu kapi ijma' ulama.
Tidak ada perkara yang berlaku secara tabiat, dan tiada yang berlaku secara kuah. Kuah ni Tuhan letak tajam di pisau. Kuah tu yang memutuskan? Tidak. Tuhan letak panas di api. Kuah tu memutuskan? Tidak. Tuhan jadikan di pakaian tu yang melindungi warna aurah? Tidak. Tuhan jadikan di nasi itu mengenyangkan? Tidak. Tapi di segala-gala perkara ni ada kuah belaka. Ada kuah, ada. Mana kalau mengkaji ada belakalah. Kalau kata di pemakanan, kenapa makanan ni sesuai dia begini? Kenapa makanan ni sesuainya begini? Orang yang ada masalah apa-apa penyakit sesuai dengan satu-satu makanan, pemakanan. Habatus sauda ke, minyak zaitun ke, kherma ke. Kalau penyakit ni tak sesuai dengan pemakanan ni, penyakit ni sesuai dengan pemakanan. Sebab apa? Kajiannya di pemakanan tu ada kandungan dia. Kandungan tu kuat Tuhan jadikan di pemakanan tu. Tapi sampai saat dengan kita makan tu jadi menyehatkan kita, tetap kudrah iradah Allah, bukan kuah kandungan tu yang bekas. Itu sudahlah. Tapi kalau cerita kandungan-kandungan, cerita je lah. Sebab itu semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk Allah. Macam obat-obat tu kan, obat-obat tu, kalau kita tengok obat tu sama je, sama bulat, sama lepel, gitu je. Tapi orang ni obat untuk nyakit ni, orang ni obat untuk nyakit ni, orang ni obat untuk nyakit ni. Sebab apa? Sebab kandungan dia berbeza-beza. Kan tak ni? Tapi kita tengok obat tu, kalau dok tulis luar di punya bekas dia tu, tukar lah. Sebab sama je. Warna pun sama kadang-kadang. Tak, kandungan dia tak sama. Kandungan tu mari daripada mana? Allah yang jadikan. Tapi bila makan obat tu, jadi penyakit jadi sembuh. Perbuatan Allah, bukan perbuatan kandungan yang di obat. Hak makhluk Allah juga. Makhluk tak bekas sama sekali. Tapi hak zahirnya kena ikutlah. Kalau obat ni kena makan ni, penyakit ni kena makan obat ni yang tukar. Dan kalau tukar, Tuhan yang kuasa kan? Yelah Tuhan yang kuasa. Kita pun tukar, Tuhan pun jadi kita sakit kau banyak. Tuhan kuasa. Betul lah, bukan obat tu yang buat. Yang buat kita jadi sakit bertambah banyak, bukan. Tapi hak asbab zahirnya, kita usaha, kita ikutlah ketetapan peraturan pihak doktor contohnya. Tapi pegangan itu tetap dah. Semua yang berlaku datang daripada kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kuah kandungan kekuatan yang Tuhan jadikan kepada makhluk tak bekas sama sekali. Itu kuah. Sama juga ni, kudrah yang Tuhan letak di kita ni tak bekas sama sekali. Hak kuah ni pada umpama obat lah kita kata, tu kuah pada pisau, pada api, pada nasi, pada air. Tu kuah yang Tuhan jadikan. Tapi kalau di kita dia panggil kudrah. Tuhan letak kudrah di kita. Kudrah, Tuhan letak kudrah pada malaikat, Tuhan letak kudrah pada jin, Tuhan letak kudrah pada manusia. Malaikat makhluk, jin makhluk, manusia makhluk. Kudrah yang ada di malaikat, Allah yang jadikan makhluk. Kudrah yang ada di jin, Allah yang jadikan makhluk. Kudrah yang ada di kita, Allah yang jadikan. Mana apa? Makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Gerak dia malaikat, gerak dia jin, gerak dia manusia, semuanya kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja pegangan kita. Tapi saya ulang-ulang sebut kudrah iradah ni bukan hakiki tu. Itu majazi sahaja. Hakikinya Allah yang bersifat kudrah dan iradah. Itu hakiki. Bukan kudrah iradah. Kudrah iradah sifat. Bukan kudrah yang bekas, bukan. Allah yang bersifat kudrah yang bekas. Itu hakiki sebenar. Kalau kata kudrah yang bekas, itu majazi. Pada letak saja ni. Jangan berpegang. Kudrah Allah lah semata-mata yang bekas. Bukan. Salah pegangan tu. Yang bekas ni Allah yang bersifat dengan kudrah. Dia gitu. Kan ada ni? Kan? Yang berkuasa Allah, yang berkehendak Allah, yang mengetahui Allah, yang melihat mendengar Allah. Kita kata Allah belaka kan? Allah ni. Allah yang bersifat kudrah, yang berkuasa. Allah yang bersifat dengan iradah, yang berkehendak. Allah yang bersifat dengan ilmu, yang mengetahui.
Siapa yang berkuasa? Allah, bukan sifat kudrah. Tapi kalau kata kudrah yang mengadakan, ada, itu hanya sebut apa? Majazi letak je. Kita nak pendek cerita. Tapi hakiki sebenar, adakah kudrah yang lebih bekah? Tak ada. Allah yang bersifat dengan kudrah yang lebih bekah. Mana apa? Allah yang lebih bekah. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah. Mana kalau kata kudrah lebih bekah tu, itu dipanggil isnad majazi saja letak, bukan hakiki. Ada ni. Jadi kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah, yang bersifat dengan iradah. Tidak ada berlaku secara ilah turut, tidak ada tabiah pun tidak ada, kuah pun tidak ada. Semua yang berlaku Allah jua yang memberi bekah. Segala-gala yang berlaku adalah datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah beri bekah, Allah perbuat sebagaimana Allah kehendak pada azal iradah. Ini Allah perbuat, Allah beri bekah, Allah perbuat, Allah beri bekah ni, ini bahagian kudrah. Allah perbuat, Allah beri bekah sebagaimana yang Allah kehendak pada azal, barulah pergi pada iradah. Kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang inilah orang yang muwahhid, orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Poin kita di sini, mengesakan Allah pada perbuatan. Muwahhid ini orang yang mengesakan Allah balik kepada sifat yang keenam. Balik kepada sifat yang keenam, sifat wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Jadi asas kita mengaji sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat 20 adalah wahdaniyah. Asasnya di situ. Allah ada, tidak ada permulaan. Asasnya wahdaniyah nah. Sebab apa? Sebab Allah Tuhan yang esa. Kalau Allah ada, asal tak ada, nak ada macam mana? Sebab tak ada Tuhan lain dah. Bila Allah esa, pastilah Allah yang esa ni ada, tidak diadakan. Dengan bahawa ada yang sedia kala. Ada ni. Kalau Allah Tuhan yang esa, adanya baharu, asalnya tiada, siapa yang nak mengadakan Allah? Sebab hanya Allah jua Tuhan esa. Daripada esa wahdan ni lah, Allah ada yang sedia kala. Poin dia esa lah. Kemudian keesaan Allah ni, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Ni keesaan pada perbuatan. Allah perbuat segala-gala perkara. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah. Mari daripada mana tu? Asasnya adalah wahdaniyah. Allah perbuat segala-gala perkara ni. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah lah. Sebab apa? Sebab hanya Allah yang perbuat segala-gala. Pastilah Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah yang melakukan segala-gala. Allah yang melakukan segala-gala ni, melakukan macam mana? Melakukan begitu je. Allah melakukan selaras sebagaimana yang Allah kehendak pada azal iradah. Allah kehendak pada azal ni sebagaimana apa yang telah mengetahui pada azal, pergi pada ilmu. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah mengetahui, pastilah Allah bersifat dengan sifat hayah. Jadi asasnya wahdaniyah. Jadi berpegang kudrah iradah ni, inilah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hak sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Inilah orang yang muwahhid, orang yang mengesakan Allah, yang tidak mensyirikkan Allah, yang dapat kelepasan. Dapat kelepasan ni dengan kurniaan Allah. Nak dapat kelepasan, macam sebut melepah lah, kelepasan daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid syarat dia, iman syarat dia, untuk lepas daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala, untuk lepas daripada neraka Jahannam.
tempat seksaan orang yang mentauhidkan Allah tapi dosanya banyak, nak lepas daripada neraka jahanam, taat zahir, taat batin, fiqh dan tasawuf. Wa amilus solihat, alladzina amanu, lepas daripada kekal neraka Allah. Wa amilus solihat, lepas daripada neraka jahanam. Kan kita maklumkan neraka ada 7 lapis. Hak atas sekali neraka jahanam, hak bawah sekali neraka hawiyah, tempat seksaan puak-puak kafir munafik. Puak kafir munafik seksaannya adalah neraka hawiyah, apa? Neraka lapis paling bawah. Yang kita cakap Terengganu patak neraka. Orang luar tak boleh cakap patak, dia patak benda lain. Kita kata patak neraka lah, neraka hawiyah ni untuk puak munafik. Orang luar sebut patak-patak kok. Patak lah, patak kuali. Kau ni panggil? Orang kita patak. Orang luar patak pergi kepada punggung tau. Patak neraka. Kenapa? Neraka lapis paling bawah, neraka hawiyah untuk orang kafir munafik. Jadi neraka jahanam hak lapis atas, neraka hawiyah hak lapis bawah. Kemudian 6 lapis bawah tu semuanya kekal belaka. Tempat orang kafir belaka tu. Hak 6 lapis bawah. Neraka jahanam tempat seksaan orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman dengan Allah tapi banyak dosa. Timbang-timbang berat dosa. Imannya sebenar, tauhidnya sebenar tapi dosanya banyak. Kira-kira wa amma banyak juga atas dunianya. Nak kira macam banyak amal kebajikan daripada dosa. Banyak amal kebajikan dari dosa. Tapi lepas daripada hisab, amal kebajikan bayar kepada orang kerana kita banyak salah dengan anak Adam. Ada ni. Amal kebajikan banyak juga. Tapi pada masa hisab kira bicara. Kita mengumpat orang banyak sangat, bayar dengan pahala. Kita ada ambil harta orang, kita tak ganti balik, bayar dengan pahala. Ni muflih Nabi kata ni. Orang yang datang di hari akhirah dengan sembahyangnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Tapi mengumpat orang lagi banyak dosa-dosa dengan anak Adam, akan dibayar dengan pahala kebajikan kita. Ni yang takut ni dengan anak Adam. Kena tahu-tahu dalam bab harta benda apa semua, kita ada ambil harta orang dengan jalan yang tak sebenar, kita wajib kena kembalikan. Tak kembalikan sekarang, kita akan bayar dengan pahala kebajikan. Jadi mizannya kemudian hisab terlebih dahulu. Mizan kemudian berat sebelah kejahatan, neraka jahanam lah. Neraka jahanam. Nak selamat neraka jahanam tu kena jaga molek. Wa amilus solihat, wa amal soleh. Amal soleh ni zahir batin, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia kita jaga belaka, tu amal soleh. Orang yang soleh-soleh ni, wa ala ibadillahis salihin. Di doa tu dalam tasyahud, di doa oleh semua orang semayang. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin tu. Pada ni. Jadi orang soleh ni mana? Orang yang menunaikan hak dengan Allah Ta'ala dan menunaikan hak sesama anak Adam. Itu baru soleh. Kalau nampak semayang puasanya cukup tapi hak anak Adam tidak dipedulikan, tak soleh gitu. Kita panggil soleh dah dia. Dah dia amal ibadah, hubungan dengan Allah dijaga, dah hubungan dengan manusia, umpatan tinggal kedok, makian tinggal kedok. Faham tak ni? Macam mana hak-hak dengan anak-anak cucu, hak kita, ni banyak hak dengan anak Adam ni. Kena jaga belaka lah. Tu baru orang soleh. Beriman tapi dosa banyak, tempat kesesaannya neraka jahanam. Tapi selamat daripada
kekal neraka Allah hak nang lapis. Nak selamat dari neraka Jahannam, nak dapat kelepasan dari neraka Jahannam, wa amilus solihat, barulah selamat daripada neraka Jahannam Allah Subhanahu wa taala. Tapi lepas daripada kekal neraka, lepas dari neraka Jahannam dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan Allah, limpah kurnia fadli daripada Allah Subhanahu wa taala atas pilihan Allah. Kemudian je belajar perbutuk akidah perbutuk amal, sekejap je mati. Bahagian dia bahagian syurgalah dianya. Daripada muda tak pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal puasa, tapi bahagian dia belajar pun tidak, apa pun tidak, kosong, tidak diterima oleh Allah, kena neraka. Gitulah. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendak kebaikan, Allah akan jadikan kebaikan. Allah kehendak kejahatan, keburukan, Allah jadikan keburukan. Fatuba liman qaddartu ada khair wa wailun liman qaddartu ada syarr. Tuhan kata, bertuahlah bagi sesiapa yang aku takdirkan ke atasnya kebaikan, dan celakalah bagi sesiapa yang aku takdirkan atasnya kejahatan. Segala-gala atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Habislah. Batulah kita boleh belajar, boleh beramal. Jangan lupa itu semua adalah qada qadar, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir selesailah hak tajuk berkaitan dengan lawan kepada sifat iradah. Berlaku satu dengan ketiada iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi bersekali juga dengan lawan kepada kudrah lemah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui olehmu bahawa seiradah itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Ni pun kena amati juga ni. Ni kena amati. Kehendak Allah, redha Allah dipanggil tidak berlaziman. Faham tak berlaziman? Ada orang dia tak nak sebut berlaziman. Lepas tu berzaliman, bukan berzaliman, berlaziman. Lepas tu sebut berzaliman, bukan kata berlaziman. Tak nak sebut berlaziman. Bukan bahasa standard. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Apa makna tidak berlaziman? Ada yang Tuhan kehendak serta Tuhan redha, ada yang Tuhan kehendak tapi Tuhan tak redha. Kenapa Tuhan kehendak barang yang dia tidak redha? Jangan kita tanya kerjaan Allah. Itu kita ahli sunnah wal jamaah. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada yang Tuhan kehendak serta redha, perkara baik, iman dan taat. Ada kehendak Allah tapi Allah tak redha. Mana kehendak mana? Kufur dan maksiat. Kehendak Allah tapi Allah tak redha. Ini kita ahli sunnah wal jamaah, tidak berlaziman. Adapun Mu'tazilah, kehendak dan redha berlaziman. Apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan redha, apa yang Tuhan tidak redha pasti Tuhan tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah berpegang Allah hanya kehendak perkara baik sahaja. Perkara jahat Allah redha ke tak? Allah tidak redha, Allah tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Jadi kita kalaulah kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman ni, kita jadi balik tercengang kembali, tertanya-tanya kembali. Tu kena balik semula lah rukun iman yang ke-6. Hak baik kehendak Allah kan? Kehendak Allah. Hak jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah. Hak jahat Allah redha ke tak? Allah tak redha. Itulah kehendak Allah serta redha. Hak baik iman dan taat. Hak jahat pula kehendak Allah tapi Allah tak redha. Jadi makna kehendak dan redha tidak berlaziman. Ada yang Tuhan kehendak serta redha, perkara baik iman dan taat. Ada perkara yang telah kehendak tapi Allah tak redha, perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Kenapa Allah kehendak? Perkara yang Allah tak redha, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kehendak perkara yang Allah tak redha yang ditanya, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah pada hari akhirat. Setakat tu je. Dah kalau kufur dan maksiat Tuhan tidak redha, kenapa Tuhan kehendak? Jangan faham. Gitu je. Tapi Mu'tazilah, kufur dan maksiat Tuhan tidak redha.
Tak reda, tak kendak nah. Tu Mu'tazilah. Logik dengan akal. Habislah kalau berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Terucuk balik hak rukun iman yang keenam, baik kehendak Allah, jahat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.